Assalamualaikum semua pelajar. Hari ini cikgu akan meneruskan dengan topik 2.2.7 iaitu keanjalan harga penawaran anjal dan tak anjal. Dan yang kedua, cikgu akan menyentuh tentang topik 2.2.8 iaitu penentu keanjalan harga penawaran. Hari ini cikgu akan pecahkan topik pembelajaran kepada dua perkara. Yang pertama, kita akan melihat ES iaitu keanjalan harga penawaran, anjal dan tak anjal. Dan yang kedua, kita akan melihat 6 penentu keanjalan harga penawaran. Seterusnya, kita akan melihat kepada topik yang pertama iaitu keanjalan harga penawaran, anjal dan tak anjal. Okey, kedua-dua perkara ini iaitu anjal dan tak anjal, kita boleh bezakan dengan melihat kepada 10 aspek. Kita lihat yang pertama iaitu anjal untuk penawaran. Okey, aspek yang pertama untuk pekali keanjalan. Anjal ini dikira anjal apabila pekali keanjalannya melebihi 1, lebih besar daripada 1. Setelah kita buat pengiraan ikut rumus yang dah diberi. Okey, peratus perubahannya pula bagaimana? Peratus perubahan kuantiti ditawar lebih besar daripada peratus perubahan harga. Kuantiti ditawar bukan kuantiti diminta. Okey, yang ketiga, kadar responsifnya adalah sangat responsif terhadap perubahan harga. Bila maksud sangat responsif adalah dia ada jurang yang besar bila ada perubahan harga. Okey. Yang keempat adalah tafsiran. Cara buat huraian dia adalah jika harga meningkat 10%, kuantiti ditawar meningkat lebih daripada 20%. Itu contohlah berdasarkan pengiraan yang kita dah buat. Okey, bentuk keloknya adalah berbentuk landai. Okey, apa beza dengan permintaan? Anjal penawaran ini dia berbentuk landai dan dia bergerak ke atas daripada kiri ke kanan. Tapi kalau anjal permintaan, dia berbentuk landai tapi dia bergerak ke bawah. Itu beza dia. Pergerakan dia ke mana? Bawah ke atas. Kalau penawaran ni memang confirm lah dia ke atas. Sebab dia akan, sebab dia berhubungan positif. Sebab bila satu meningkat, satu lagi pun akan meningkat. Itu maksud dia. Harga meningkat, kuantiti ditawar pun akan meningkat. Cuma untuk landai ni, kuantiti ditawar dengan harga ni, jurang dia ada jurang yang besar. Itu sebab tu dia landai. Okey, contoh barang untuk anjal penawaran adalah barang perkilangan dan pembuatan. Contohnya kek, kasut, baju, alatan elektrik. Itu adalah contoh barang perkilangan lah yang dihasilkan di kilang. Okey, untuk jumlah hasil pula, bagaimana peniaga ataupun pengeluar ini nak meningkatkan jumlah hasilnya? Okey, dia boleh menggunakan kaedah ataupun strategi menurunkan harga barang. Kenapa? Sebab anjal ini dia ada perbezaan yang sangat besar. Dia sangat responsif. Bila sangat responsif, harga turun sikit dia akan berkurang dengan banyak. Harga naik banyak, dia akan meningkat dengan sangat banyak. Itu beza dia sebab bila cakap penawaran, bila banyak dia akan berlaku dengan banyak. Itu maksudnya. Sebab bila responsif ini bermaksud bukan sama macam keanjalan untuk permintaan. Responsif untuk keanjalan penawaran bermaksud jangka masa untuk menghasilkan produk tersebut sangat cepat. Sebab tu bila penawaran ni peniaga dia boleh keluarkan dengan banyak bila harga meningkat sebab dia nak untung yang banyak. Jadi dia kena turunkan harga lah untuk mendapat keuntungan yang banyak. Kenapa? Sebab strategi menurunkan harga ini adalah tak semestinya harga barang tu mahal, kita boleh dapat hasil yang banyak Tapi untung yang banyak dapat dijana melalui jualan yang banyak. Sebab tu jumlah hasil untuk anjal ini kita kena turunkan harga. Walaupun turunkan harga kita boleh dapat untung yang banyak sebab bila harga murah orang beli banyak. Sebab tu kita dapat hasil yang banyak. Itu maksud dia. Okey, untuk beban cukai untuk anjal ini pengeluar lebih besar cukainya daripada cukai pembeli. Kenapa? Sebab barang anjal adalah barang perkilangan. Bila barang perkilangan nak hasilkan satu barang, dia perlu banyak bahan mentah. Bila perlu banyak bahan mentah, banyaklah cukai yang terlibat. Sebab tu beban cukainya sangat besar. Itu maksud dia. Okey, untuk subsidi pula, subsidi yang dinikmati oleh pengeluar lebih besar. Subsidi ni adalah bantuan kerajaan dari segi dia bantuan pembayaran cukai, bantuan pengurangan cukai, itu adalah bantuan kerajaan. Sebab apa? Sebab kerajaan nak menggalakkan orang menceburi industri perkilangan ni. Sebab tu dia kurangkan cukai dan diberi beberapa subsidi lah. Okey, ni contoh kelok kamu boleh tengok dia berbentuk landai daripada bergerak ke atas daripada kiri ke kanan. Kita lihat pula yang kedua iaitu tak anjal untuk keanjalan harga penawaran. Okey,
Bekali keanjalannya mesti adalah kurang daripada 1. Untuk peratus perubahan pula adalah peratus perubahan kuantiti ditawar kurang daripada peratus perubahan harga. Berbanding dengan anjal tadi, dia lebih besar. Tapi yang ni kuantiti lebih kurang. Okey, kadar responsinya pula adalah kurang responsi terhadap perubahan harga. Okey, tafsirannya pula jika harga menurun 20%, kuantiti ditawar menurun kurang daripada 20%. Itu contohlah. Okey, bentuk keloknya adalah berbentuk curam dan bentuk curamnya adalah ke atas daripada kiri ke kanan. Okey, kalau kamu ingatlah, kalau penawaran dia mesti ke atas, kalau permintaan dia mesti ke bawah. Itu beza dia. Okey, contoh barang untuk tak anjal adalah barang pertanian seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, kenapa barang pertanian ini tak anjal? Sebab kadar responsi dia kurang. Kadar responsi kurang bermaksud barang itu mempunyai jangka masa yang lama untuk dihasilkan. Sebab itu pengeluar walaupun harga mahal dia tak tawarkan dengan banyak sebab dia tak ada produk, dia tak ada stok. Itu maksud dia. Okey. Jumlah hasilnya pula, strategi nak bagi tingkatkan hasil adalah dia kena naikkan harga. Sebab apa? Sebab bila dia naikkan harga, orang tetap akan membeli. Sebab tu jurang dia berbentuk curam sebab orang akan tetap membeli sebab barang tu sikit dalam pasaran. Bila sikit dalam pasaran, harga mahal atau murah, orang tetap akan beli. Itu maksud cara dia nak maksimumkan untungnya. Jangan tengok untung ni berdasarkan harga yang kamu tawarkan. Kamu kena tengok berapa jumlah yang kamu jual. Barulah dapat jumlah hasil yang banyak. Okey, beban cukai pula, beban cukai pengeluar lebih kecil. Sebab apa? Sebab kalau berkaitan dengan pertanian ni, kamu kurang membeli barang bahan mentah. Kamu hanya menghasilkan barang yang terus siap. Sebab itu dia cukainya rendah. Okey, untuk subsidi pula, subsidi yang dinikmati oleh pengeluar lebih kecil. Sebab bila dia tak beli banyak barang, menanam sahaja, dia beli pun baju macam tu saja. Jadi subsidi yang kerajaan bagi sedikit sahaja, bantuan kerajaan tu. Okey, contoh kelok kamu dapat nampak lah. Dia curam ke atas daripada kiri ke kanan. Kita lihat pula topik yang kedua untuk hari ini, iaitu penentu keanjalan harga penawaran. Terdapat 6 penentu yang menentukan kenapa sesuatu barang yang ditawarkan itu anjal. Dia ada jurang yang besar bila ada kenaikan harga. Dan kenapa sesuatu barang itu tidak anjal? Dia ada jurang yang sedikit, jurang yang curam bila ada kenaikan harga. Kenapa ditawarkan sedikit walaupun ada kenaikan harga? Kita akan melihat kepada 6 faktor ini. Kita lihat faktor yang pertama, iaitu tambahan kos. Sesuatu barang itu akan jadi anjal bila kos yang diperlukan untuk menghasilkan produk itu sedikit. Satu barang itu tidak anjal kerana kosnya sangat besar. Contoh barang pertanian, kos nak buat ladang itu memerlukan kos yang besar. Sebab itu dia jadi tidak anjal. Sebab itu jurangnya bila harganya meningkat, pengeluar hanya menawarkan sedikit saja sebab kosnya besar. Okey, sebab yang kedua, faktor yang kedua adalah corak penggunaan faktor pengeluaran. Untuk barang yang anjal, contohnya barang perkilangan ni, faktor pengeluaran mudah diperoleh. Tetapi untuk barang yang tidak anjal, faktor pengeluaran sukar diperoleh. Contohnya, pekerja ladang yang pandai menanam. Bukannya semua pandai menanam pokok. Sebab itu faktor pengeluarannya sukar diperoleh. Okey, untuk faktor masa pula, kenapa satu produk itu anjal dalam penawaran? Kerana jangka masa panjang, kerana faktor pengeluaran mudah diubah. Jadi maksudnya, untuk anjal ini, sektor perkilangan tu kita boleh guna berulang-ulang kali. Tapi kalau untuk tidak anjal ini, faktor masanya diguna untuk jangka masa pendek. Contoh kamu tanam sayur sawi, dia hanya boleh tuai sekali. Untuk kali kedua kamu kena tanam semula. Itu maksud faktor masa. Okey, yang keempat adalah bilangan firma. Untuk bilangan firma ini, kalau anjal, bilangan firmanya iaitu pesaingnya banyak. Sebab itu dia anjal. Sebab dia bersaing dengan ramai. Dan bila barang tak cukup, ada pesaing lain yang boleh sediakan untuk pembeli. Tapi kalau tidak anjal, dia bilangan firmanya sedikit. Yang menceburkan diri dalam bidang pertanian ni sangat sedikit. Okey, yang seterusnya adalah mobility faktor pengeluaran, iaitu pergerakan faktor pengeluaran. Untuk anjal, dia boleh dipindahkan dengan mudah. Contohnya, mesin. Tapi kalau untuk tidak anjal, dia sukar dipindahkan. Contohnya, kamu nak pindah sayur, tak boleh. Itu mobility dia rendah. Okey, ketersediaan stok pula atau inventory. Untuk anjal ni stoknya banyak, tapi tidak anjal stoknya sedikit. Contoh saya beritahu, sayur dia tak boleh simpan lama. Sebab itu kalau anjal ini, bila harga naik, dia boleh tawar dengan banyak. Sebab dia ada stok yang dia dah buat untuk penawaran pada bulan seterusnya. Tapi kalau untuk tidak anjal, contohnya sayur, kamu tak boleh tahan lama untuk bulan seterusnya. Kamu kena tanam pada tarikh yang lain pula untuk dapat hasil yang seterusnya. Refleksinya pada hari ini kelas, kamu dah pelajari 10 ciri yang membezakan
antara ciri-ciri anjal dengan tak anjal. Okey, dan yang kedua, kamu dah lihat kepada 6 penentu keanjalan yang menentukan kenapa barang itu dikeluarkan dengan banyak dan kenapa barang satu lagi dikeluarkan dengan sedikit, iaitu anjal dengan tak anjal lah. Dan kenapa sebab ditawarkan dengan sedikit walaupun harganya meningkat. Okey, ada 6 penentu ini. Kamu boleh ulang balik apa yang saya dah terangkan tadi. Okey, untuk hari ini itu sahaja. Sekian, terima kasih.